Assalamualaikum. Kita mula dengan ulang kaji pelajaran yang terakhir. Ada banyak jenis rangkai kata dalam bahasa Arab dan kita dah belajar 3 daripadanya. Rangkai kata yang pertama ialah jar dan majrur. Ia terbentuk bila harf jar diletakkan sebelum satu isim. Kedua ialah idhofah atau gabungan dua isim yang digelar mudhaf dan mudhaf ilaih. Syarat idhofah ialah mudhaf mesti nakirah dan tiada tanwin. Mudhaf ilaih pula mesti mempunyai i'rab jar. Rangkai kata yang ketiga ialah mausuf dan sifah. Sifah ialah kata sifat atau adjektif dan mausuf pula ialah isim yang disifatkan itu. Syaratnya ialah kedua-dua isim mesti mempunyai 4 ciri yang sama. Perlu ditekankan di sini, kalau anda jumpa dua isim sebelah menyebelah, tak semestinya ia adalah idhofah atau ia adalah mausuf sifah. Ada beberapa sebab lain mengapa dua isim terletak sebelah menyebelah yang kita belum belajar lagi. Dalam pelajaran yang terakhir, anda diminta buat kerja rumah kan? Yakni kaji surah Al-Fil dan cari semua rangkai kata yang kita dah belajar. Sekarang kita akan kaji surah ini perkataan demi perkataan, bukan untuk menterjemahkannya, tapi untuk cam rangkai kata saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita mula dengan perkataan alam. Ia berakhir dengan tanda sukun atau baris mati. Now, apa yang kita dah belajar tentang i'rab isim? Ada 3 kemungkinan bagi i'rab isim. Isim boleh rafa' baris depan, nasab baris atas atau jar baris bawah. Jadi, secara amnya, isim tak boleh baris mati. Jadi, jelas alam bukan isim sebab isim tak boleh berakhir dengan sukun. Kita belum belajar ini lagi, tetapi sebenarnya alam ialah gabungan dua perkataan. Isim istifham atau pertanyaan a yang bermaksud adakah dan harf lam yang bermaksud tidak. Jadi, gabungan alam bermaksud tidakkah. Kita fokus kepada harf lam. Ia terdapat di dalam tanda-tanda fi'il yang kita dah belajar. Sebarang perkataan yang terletak selepas perkataan lam mesti fi'il. Jadi, perkataan tara mesti fi'il sebab ia terletak selepas harf lam. Bagaimana pula dengan kaifa? Adakah ia isim, fi'il atau harf? Ia tidak menunjukkan sebarang tanda isim maupun tanda fi'il yang kita dah belajar. Tetapi besar kemungkinan ia bukan fi'il sebab jarang terdapat dua fi'il berturutan dalam satu ayat. Sebenarnya, kaifa termasuk di dalam golongan isim istimewa yang dipanggil isim istifham atau isim pertanyaan. Sama seperti perkataan a tadi. Kaifa bermaksud bagaimana. Perkataan seterusnya, fa'ala. Struktur perkataan fa'ala sama seperti yang di dalam tanda-tanda fi'il ini. Malah, bukan sahaja struktur atau pola perkataannya sama. Perkataan itu sendiri dah ada di dalam senarai fi'il ini. Fa'ala. Jadi, memanglah perkataan fa'ala itu satu fi'il atau kata kerja. Malah, perkataan fi'il itu sendiri datang dari perkataan fa'ala sebenarnya. Fa'ala bermaksud dia telah buat. Fi'lun atau nak senang sebut fi'il bermaksud perbuatan. Perkataan seterusnya, rabbuka, besar kemungkinan bukan harf sebab selalunya harf ialah perkataan yang pendek. Dan ia juga besar kemungkinan bukan fi'il sebab ia tiada tanda fi'il yang kita tahu. Sebenarnya, rabbuka ialah gabungan dua isim, Rabbu dan ka. Ka ialah kata nama ganti diri yang bermaksud kamu dan digunakan bila kita bercakap dengan seorang lelaki.
Ia termasuk dalam golongan isim yang dipanggil domer atau kata nama ganti diri. Di masa hadapan, kita akan hafal semua domer ini. Jadi, kalau Rabbu ialah isim juga, kita ada kes dua isim yang terletak berdekatan. Adakah ia salah satu daripada 3 rangkai kata yang kita nak cari? Jelas, ia bukan rangkai kata jar dan majrur sebab Rabbu bukan harf jar. Adakah ia mausuf dan sifah? Kita dah belajar semua domer adalah makrifah. Jadi, ka mesti makrifah. Tapi Rabbu nampak macam nakirah sebab ia tak ada alif lam. Jadi, mustahil ia mausuf sifah sebab ciri isim dah tak sama. Mungkinkah Rabbuka satu idhafah? Rabbu tak ada tanwin dan nakirah. Jadi, ia menepati syarat nak jadi mudhaf. Domer ka perlu mempunyai i'rab jar atau hukum baris bawah jika dia nak jadi mudhaf ilaih. Tapi ka tak ada baris bawah pun, macam mana ni? Ingat, semua domer termasuk dalam kumpulan isim yang mabni. Ia sama saja dalam apa-apa keadaan i'rab. Ia takkan berubah. Sebenarnya, i'rab ka memang jar, tapi kita je yang tak nampak sebab ia mabni. Tanda baris di hujung sebarang isim mabni takkan bertukar dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi, perkataan Rabbuka ialah idhafah di mana Rabbu ialah mudhaf dan domer ka ialah mudhaf ilaih. Perkataan bi ashabi berbaris bawah. Jadi, besar kemungkinan ia isim. Kita dah belajar isim akan berbaris bawah untuk 2 sebab. Sama ada ia selepas harf jar atau ia adalah mudhaf ilaih. Jika ashabi ialah mudhaf ilaih, Rabbuka kena jadi mudhaf kan? Kalau nak jadi mudhaf, sesuatu perkataan itu mesti nakirah. Jadi, adakah Rabbuka nakirah? Kita tahu Rabbuka ialah idhafah yang mana isim kedua atau mudhaf ilaihnya ialah domer ka. Semua domer adalah makrifah. Jadi, Rabbuka mesti makrifah juga sebab untuk sesuatu idhafah, sama ada ia makrifah atau nakirah bergantung kepada status mudhaf ilaihnya. Jika mudhaf ilaih makrifah, ia makrifah. Jika mudhaf ilaih nakirah, ia ikut nakirah. Berbalik kepada perkataan Rabbuka, memandangkan ia isim makrifah, ia tidak boleh jadi mudhaf sebab mudhaf mesti nakirah. Mustahil perkataan bi ashabi ialah mudhaf ilaih sebab mana boleh ada mudhaf ilaih tanpa mudhaf kan? Jadi, kalau ia bukan mudhaf ilaih, adakah ia berbaris bawah sebab ia selepas harf jar? Mana harf jarnya? Sebenarnya, bi ashabi ialah gabungan 2 perkataan, bi dan ashabi. Harf jarnya ialah bi yang bermaksud dengan. Ingat lagi ke huruf jar kita? Wali, hatta, kata, min, an, fi, bi, ala, ila. Jadi jelas bi ashabi ialah rangkai kata jar dan majrur. Perkataan seterusnya al-fil. Jelas ia adalah isim sebab ia bermula dengan alif lam. Sekarang kita ada 2 isim yang berdekatan. Mungkinkah ia mausuf sifah atau adakah ia mudhaf dan mudhaf ilaih? Perkataan al-fil ialah makrifah sebab ia ada alif lam. Tetapi ashabi ialah isim nakirah sebab ia tidak ada alif lam dan ia bukan nama khas. Jadi ia bukan rangkaian mausuf sifah sebab ciri isimnya tak sama. Adakah ia idhafah? Al-fil berbaris bawah, i'rabnya jar. Cukup syarat untuk menjadi mudhaf ilaih. Dan ashabi tak ada tanwin dan nakirah, menepati syarat untuk menjadi mudhaf. Jadi, kita dah buktikan bahawa ashabil fil ialah satu idhafah yang bermaksud pemilik-pemilik gajah atau the companions of the elephant.
ألم يجعل كيدهم في تضليل Okey, kita bincang ayat kedua. Kita tahu alam ialah gabungan dua perkataan. Isim istifham a yang bermaksud adakah dan harf lam yang bermaksud tidak. Dan kita dah tahu sebarang perkataan selepas lam mesti fi'il. Perkataan seterusnya kaidah hum. Sama seperti perkataan ka dalam rabbuka tadi, hum juga ialah dhamir atau kata nama ganti diri, pronoun. Hum bermaksud mereka lelaki. Kaedah tak ada tanda isim maupun tanda fi'il yang jelas dan kita belum cukup belajar tentang fi'il untuk membezakan fi'il dari isim. Tapi kita boleh teka. Besar kemungkinan kaedah bukan fi'il sebab jarang berlaku dua fi'il berturut dalam satu ayat. Nanti bila kita belajar lebih banyak pasal pembentukan perkataan atau ilmu sarf, kita akan faham kenapa kaedah ialah isim. Jadi, kaedah hum ialah gabungan dua isim. Okey, saya nak bagi tahu satu shortcut. Bila dhamir melekat kepada isim seperti ini, ia mesti satu idhafah dan perkataan ini membawa maksud kepunyaan. Kaedah bermaksud rancangan jahat atau tipu hela. Jadi, kaedah hum bermaksud rancangan jahat mereka atau tipu hela mereka. Mungkin anda bertanya, bagaimana hum boleh jadi isim padahal mula-mula tadi saya cakap isim tak boleh baris mati? Hum memang isim, tapi ia bukan sebarang isim. Ia termasuk dalam golongan dhamir atau pronoun. Semua dhamir adalah mabni, yakni hujungnya tak akan berubah dalam apa-apa keadaan sekalipun. Dan dhamir juga memang ekstra degil berbanding dengan isim mabni lain. Ia akan buat sesuka hati dia. Walaupun dhamir ialah isim, hujungnya boleh baris mati. Ia tak ikut undang-undang isim. Fi ialah harful jar. Jadi perkataan selepasnya mesti isim. Selain daripada itu, perkataan tadlil ada dua lagi tanda ianya isim. Ia berbaris bawah dan ia berakhir dengan tanwin. Jelas, kombinasi fi tadlil ialah jar dan majrur. وأرسل عليهم طيرا أبابيل Perkataan wa arsala terlalu panjang untuk menjadi harf dan ia tak ada tanda isim atau fi'il yang jelas. Tapi kalau saya bagi tahu bahawa wa arsala sebenarnya dua perkataan, harf wa yang bermaksud dan yang digabungkan dengan perkataan arsala, bolehkah anda teka sama ada ia isim atau fi'il? Perkataan arsala ialah fi'il yang mengikut pattern af'ala. Bagaimana pula dengan perkataan alaihim? Ia terlalu panjang untuk jadi harf dan ia berbaris mati. Tak mungkin ia isim. Sebenarnya ia gabungan dua perkataan, harf jar ala dan dhamir him. Macam mana ala boleh jadi alai? Bila ala dilekatkan kepada dhamir, ala memang akan bertukar kepada alai. Seperti dalam ucapan Assalamualaikum. Kum ialah dhamir melekat yang bermaksud kamu semua. Him ialah dhamir yang bermaksud mereka. Tadi kita belajar perkataan kaedah hum yang bermaksud rancangan jahat mereka. Jadi, hum dan him sama saja. Kedua-duanya bermaksud mereka untuk orang lelaki. Nanti bila kita belajar dhamir, kita akan tahu bila nak guna hum, bila nak guna him. Jelas, alaihim ialah jar dan majrur. Perkataan seterusnya, tayron. Yang ini senang. Ia mesti isim sebab ada tanwin. Selesai. Perkataan ababil ni pening sikit. Anda boleh teka ia bukan harf sebab panjang sangat. Dan saya akan beritahu bahawa ia juga bukan fi'il sebab tak ada tanda fi'il. Jadi, ia mesti isim. Kalau ia isim, kita ada dua isim sebelah menyebelah kan?
Jadi, adakah ia mudhaf dan mudhaf ilaih atau adakah ia mausuf dan sifah? Kita boleh tolak kemungkinan idhafah sebab toiron ada tanwin. Toiron tak boleh jadi mudhaf. Kita kaji 4 ciri isim mereka. Kedua-duanya nampak seperti nasab dan nakirah sebab tiada alif lam. Bilangan tak pasti. Mungkin mufrad atau jamak taksir. Kena rujuk kamus. Bila tengok maksud, barulah kita tahu toiron bermaksud burung-burung dan ababil bermaksud kumpulan-kumpulan. Kedua-duanya jamak taksir yang tidak berakal. Jadi, dari segi nahu, ia adalah mufrad dan muannas. Jangan lupa, jamak taksir tidak berakal memang dikira mufrad dan muannas walaupun maksud perkataannya jamak. Oleh kerana 4 ciri-cirinya sama, kita tahu toiron dan ababil ialah mausuf dan sifah. Anda mungkin bertanya, kenapa toiron ada tanwin tapi ababil tak ada? Saya rasa ababil ialah mabnu' minas saf, sama seperti perkataan masajid. Ia tak boleh ada tanwin. Dulu masa saya kat sekolah, kami diajar ababil ialah nama burung. Ada pendapat yang kata begitu. Tapi bila saya rujuk kepada kitab Iqrab, saya dapati ababil ialah sifat, bukan nama khas. ترميهم بحجارة من سجيل. Dari perkataan alaihim dalam ayat 3 tadi, kita tahu him ialah dhamir. Jadi, adakah tarmi isim atau fi'il? Tarmi tak ada tanda isim dan ia bermula dengan ta. Kalau anda merujuk kepada tanda-tanda fi'il dan teka ia fi'il sebab ia bermula dengan ta dan tidak ada tanda isim, tekaan anda tepat. Perkataan bi hijaratin mesti isim sebab ia berakhir dengan tanwin. Tetapi kenapa ia berbaris bawah? Ingat, jika suatu isim berbaris bawah, cuba cari harf jar dulu. Ada tak harf jar di sini? Harf jarnya ialah bi di depan perkataan itu. Bi bermaksud dengan. Jadi, bi hijaratin ialah jar dan majrur. Perkataan seterusnya min. Ia adalah harf jar. Malah, min ialah perkataan yang paling kerap didapati dalam Al-Quran. 3,226 kali. Ia bermaksud dari atau daripada. Perkataan seterusnya, sijil, jelas ialah isim sebab ia ada tanwin, terletak selepas harf jar dan ia berbaris bawah. Jadi, min sijil ialah rangkai kata jar dan majrur. فجعلهم كعصف مأكول. Kita dah tahu, hum ialah dhamir melekat yang bermaksud mereka. Apakah faja'ala? Ia gabungan dua perkataan, harf fa yang bermaksud lalu dan ja'ala. Ja'ala tak ada tanda isim. Mungkinkah ia fi'il? Struktur perkataan ja'ala sama seperti fa'ala di sini. Jadi, ia adalah fi'il. Kedua-dua perkataan ka'asfim dan ma'kul mesti isim sebab ia berakhir dengan tanwin. Tetapi, kenapa ka'asfin baris bawah? Bila ada baris bawah, perkara pertama yang kita perlu cari ialah jika ia ada harf jar. Ada tak wali hatta kata min'an fi bi ala ila di sini? Ada. Ka. Jadi, ka'asfim ialah jar dan majrur. Bagaimana pula dengan ma'kul? Kenapa ia baris bawah? Ma'kul tak boleh menjadi majrur dalam satu rangkaian kata jar majrur sebab asfim bukan harf jar. Asfim tak boleh jadi mudhaf sebab ia ada tanwin. Jadi, ma'kul bukan mudhaf ilaih. Kenapa ma'kul masih baris bawah? Cuba kaji ciri-ciri isim ini. Kedua-duanya nakirah, mufrad, muzakkar dan iqrabnya jar. Semua ciri-cirinya sama. Jelas, ia mausuf dan sifah.
Ma'kul berbaris bawah sebab ia adalah sifah kepada asfin. Alhamdulillah, kita dah selesai mengenal pasti rangkaian kata jar majrur, idhafah dan mausul sifah dalam surah Al-Fil. InsyaAllah, semakin banyak kita kaji ayat-ayat pendek ini, semakin mudah kita akan cam rangkaian kata seperti ini. Sekarang kita buat ringkasan dari pelajaran hari ini. Bila sesuatu isim mempunyai i'rab jar atau hukum baris bawah, kita kena faham kenapa i'rabnya jar. Jadi, kita kena cari sama ada ia adalah majrur. Ini berlaku bila isim terletak selepas harf jar. Jangan lupa, harf jar boleh melekat di pangkal isim seperti dalam contoh bi ashabi, bi hijaratin dan ka'asfim. Dan jika tiada harf jar, kaji sama ada ia adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hanya akan terbentuk jika perkataan sebelumnya isim nakirah dan tak ada tanwin. Ingat, bila kita nampak isim yang berbaris bawah, cari harf jar dulu. Kalau tak ada, baru cari mudhaf. Bagi saya itu lebih mudah. Dan kita juga telah belajar kalau sesuatu perkataan itu ialah gabungan dhamir yang melekat kepada isim, perkataan itu mesti idhafah, di mana dhamir melekat menjadi mudhaf ilaih dan isim menjadi mudhaf. Seperti perkataan kaidahum dan rabbuka. Hum dan ka ialah dhamir melekat yang bermaksud mereka dan kamu. Kaidah dan rabbu kedua-duanya adalah isim. Sebelum kita berhenti, saya ada kerja rumah untuk anda semua. Kali ini kita kaji surah selepas Al-Fil, iaitu surah Quraisy pula. Cuba kenal pasti isim, fi'il dan harf dan cari 3 jenis rangkaian kata yang kita dah belajar. Kita berhenti di sini dulu dan saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.